Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Para pendengar Ria 897, berikut kisah yang ingin saya ketengahkan daripada seorang pendengar yang bernama Pak Wan. Pak Wan ingin saya sentuh sebuah pengalaman, dan ini kisah yang benar-benar berlaku kepada dirinya. Mohon maaf, kata Pak Wan, kalau kisah yang saya nak ketengahkan ini sedikit sensitif. Harap janganlah marah pada saya. Saya dah kesali perbuatan saya. Katanya Pak Wan, saya ini Casey, memang suka beli nombor. Jadi mula-mula berjinak-jinak dengan membeli nombor ekor. Saya akan beratur Casey. Pada hari-hari tertentu beratur untuk membeli nombor ekor untuk cuba nasib. Mana tahu menang duit, dan banyak kali Casey saya menang duit. Pendengar Radio Ria 897, setelah membeli nombor ekor, mula timbul benda-benda yang lain. Mula timbul nak dapatkan nombor-nombor yang baik supaya boleh menang hadiah-hadiah, first prize, second prize dan sebagainya, kata Pak Wan. Bayangkan, mula-mula beli nombor, kemudian dah menuju ke arah yang lain pula. Nak mendapatkan nombor, katanya nombor yang membawa tuah lah. Mungkin dapat hadiah pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Pak Wan katanya mula goncang nombor Casey. Di mana sebenarnya Pak Wan pergi? Pendengar Ria 897, benar atau tidak, MJ12 hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya. Pak Wan mula pergi ke kubur-kubur keramat. Ada sebuah kubur keramat Casey. Pak Wan ke sana bawa perkakas-perkakas yang saya tak nak sebutkan. Kemudian sehari semalam Casey, lebih kurang beberapa jam duduk depan kubur tu Casey, minta nombor. Kadang-kala kena Casey. Beberapa kali pernah kena hadiah pertama. Jadi bila dah menang tu, datang balik dekat keramat tu, bawa lah Casey bunga, bawa pulut kuning. Seolah-olah ni dinasihatkan oleh seseorang, kalau kau dah menang, kau jangan lupa, kau bayar balik. Ini dipanggil pengeras. Rakan-rakan MJ12, cuba anda bayangkan. Jadi bila dah bayar pengeras, dah belilah pulut kuning, telur, letakkan tepi keramat. Lama-kelamaan makin sedap. Jadi pernah tanya pada seorang kawan, macam mana nak kena lagi Ni kali Pak Wan katanya nak cuba lagi yang lain, nak menang lebih besar. Makin lama makin tamak, makin lama makin terpesong dibuatnya, kata Pak Wan dalam kiriman email kepada saya. Rakan-rakan MJ12, dari keramat dia tanya kepada kawan. Kawan kata, kau carilah kubur Cina yang dah lama. Oleh kerana syaitan dah menghasut Pak Wan, Pak Wan telah pun pergi ke salah sebuah tanah berkuburan Cina dekat dengan tempat Casey bertugas. Casey, bayangkan, kalau pergi seorang diri waktu-waktu biasa, takut. Oleh kerana syaitan dah berbisik di telinga, perasaan takut hilang. Pak Wan boleh masuk kubur pukul 1 pagi, bawa barang-barang ni nak goncang nombor Casey. Pendengar Ria 897. Kemudian apa yang berlaku? Apa yang membuat Pak Wan katanya dah serik dengan perbuatannya? Saya kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897, sebelum ini saya ceritakan awal tadi, Pak Wan katanya goncang nombor di keramat.
Bayangkan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Wan hanya untuk mendapat nombor yang baik. Selepas dah sekian lama menggoncang nombor di keramat, dia nak bertukar angin pula. Dia bertanya dengan kawan. Kawan sarankan pergi tanah perkuburan Cina lama. Itu saja saranannya. Pak Wan buat benda yang sama, pendengar Ria. Saya hairan Casey. Langsung tak ada perasaan takut. Saya menunggang motosikal dengan barang-barang di dalam kotak motosikal. Tunggang masuk dalam jam 1 pagi. Kawan saya kata, masuk dalam nampak satu kubur Cina besar. Dia beritahu tempatnya bagaimana dan bahagian mana. Sana memang ramai orang goncang nombor. Masuk dalam, pusing beberapa kali tak nampak Casey. Akhirnya ternampak juga kubur yang Pak Wan cari. Memang di sana banyak sangat Casey joystick, ada benda-benda yang lain. Ada perbuatan kegiatan-kegiatan meminta nombor di kubur yang disebutkan oleh Pak Wan. Sampai buka box, rasa gairah, semangat. Goncang nombor. Beberapa kali Casey. Tulis apa yang dikatakan tulis. Semua. Setelah Pak Wan dapat apa yang Pak Wan nak, buat apa bungkuslah. Barang-barang disimpankan. Masuk dalam kotak, kemudian simpan tunggang motosikal. Minggu depan Pak Wan beli Casey dari nombor yang Pak Wan goncang. Sebab bila menggoncang nombor, saya tak perlu sebutkan panjang-panjang. Tapi selain dari itu, kena tahu nombor tu keluar bila. Itu yang paling penting. Nanti dia akan beri tarikh. Tarikhnya berapa, ya tarikhnya bila. Jadi bukan bermakna beli hari ini, besok kena, tak boleh. Kena tengok pada tarikh, kata Pak Wan. Kena tunggu seminggu. Tarikh Pak Wan minggu depan. Casey, Pak Wan beli. Dapat hadiah pertama. Pendengar Ria 897, habuan yang Pak Wan menang banyak, besar. Tapi Casey, Pak Wan lupa sesuatu. Pak Wan lupa pengeras. Sebab fikirkan kubur Cina ni tak perlu pengeras macam keramat orang-orang Melayu Islam. Kawan pun tak beritahu. Jadi bila dah menang duit dah banyak, enjoy lah Casey. Buat tu, buat ni, beli macam-macam barang. Kemudian para pendengar Ria 897, lebih kurang nak masuk seminggu lebih setelah Pak Wan dapat duit kemenangan dah belanja, sedang duduk dalam rumah. Sedang duduk dengan isteri di ruang tamu menonton TV. Casey dengar bunyi seolah-olah macam bunyi loktang. Tok, 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 cing. Tok, 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 cing. Jadi, Pak Wan dengar. Pak Wan buat bodoh lah. Mungkin ada orang yang mati. Isteri tegur, "Bang, abang dengar tak bunyi loktang?" Ya, orang mati kat bawah tak? Taklah bang. Saya rasa bunyi itu datang dari bilik kita tau bang. Awak ni jangan merepek lah. Betul bang, abang dengar betul-betul. Tiba-tiba bunyi itu hilang. Nak sedapkan hati isteri, Pak Wan bangun. Buka pintu rumah. Jam 11 malam Casey. Keluar di koridor rumah, tengok bawah. Casey dekat MPH, Multi Purpose Hall, depan rumah Pak Wan. Tak ada, langsung tak ada kematian Cina. Dah mula rasa takut. Tengok kiri kanan, rumah jiran semua tutup pintu. Blok depan pun tengok tak ada. Isteri keluar, "Bang, ada orang mati kat bawah." Saya pusing tengok isteri. Tak ada. Kan saya dah cakap dari bilik lah bang. Awak jangan merepek lah. Malam tu saya dengan isteri masuk bilik tidur. Isteri dah nyenyak tidur, saya tak boleh tidur Casey. Mimpi wanita Cina tua yang mukanya pucat datang pada saya, menakut-nakutkan saya dalam mimpi. Sampai saya bangun banyak kali. Banyak kali saya tersadar dari tidur pada malam itu. Saya bangun terkejut beberapa kali. Sampai saya tak boleh tidur untuk beberapa hari. Saya diganggu Casey. Dalam rumah kedengaran bunyi loktang Cina beberapa kali. Isteri saya tegur banyak kali. Saya nafikan. Sebenarnya isteri saya tak tahu apa yang saya buat. Pendengar Ria 897, dipendekkan cerita kata Pak Wan. Akhirnya isteri saya pada satu petang balik. Saya ni sedang duduk menonton TV. Isteri marah saya. "Bang, abang cakap dengan saya bang. Abang ada buat apa-apa tak?" "Hah?
Buat apa? Apa awak cakap ni? Apa awak merepek? Abang cakap dengan saya bang, abang jangan main-main. Abang dah minta nombor ekor tak? Isteri saya jumpa dengan seorang pakar. Pakar tu mengatakan ada sesuatu dalam rumah dan sesuatu itu datang kerana ada seseorang dalam rumah berurusan dengan si mati untuk dapatkan nombor ekor. Suami terkejut. Mula-mula dia nafikan. Kita bergaduh besar kisi. Mati-mati dia tak nak cakap. Sampailah saya menangis, barulah dia kata, beberapa minggu lalu dia ada beli nombor ekor dan dia dah guncang nombor dah banyak kali tanpa pengetahuan isterinya. Pendengar Ria 897, bayangkan. Rumah itu terkena gangguan yang dahsyat. Seringkali dengar bunyi loktang. Pak Wan mimpi yang ngeri-ngeri. Setiap malam tak boleh tidur, sampaikan Pak Wan susut tubuhnya kerana tidur tidak mencukupi. Dipendekkan cerita, Pak Wan berjumpa dengan pakar yang sama yang isteri berjumpa untuk dapatkan bantuan. Tapi benda tu tidak ingin beralah. Casey kata Pak Wan, selagi Pak Wan tak datang balik kubur, bawa pengeras, dia tidak akan beralah. Tapi pakar itu mengatakan, kalau kita manusia membawa pengeras dan mengikut perintah makhluk itu, kita sudah salah dari segi akidah. Ingat, takut pada yang satu, bukan pada hantu. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan.